belajar subjek Bahasa Melayu unit yang kedua, iaitu kejayaan keluarga. Sebelum kita belajar, cikgu nak kamu semua sediakan buku teks, buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 dan juga buku tulis. Okey? Okey, baik. Kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Kita pergi kepada objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Objektif yang pertama iaitu membaca dengan intonasi dan nada yang betul. Yang kedua, mendengar dan menyebut ayat majmuk. Yang ketiga, membina ayat berdasarkan frasa dan gambar. Okey, kita pergi kepada halaman yang ke-7, buku teks ya. Okey, kita pergi kepada halaman yang ke-7. Buka buku teks ya, muka surat 7. Unit yang kedua iaitu kejayaan keluarga. Okey, aktiviti kita pada hari ini adalah mendengar dan menyebut ayat majmuk. Okey, cikgu nak kamu semua dengar, cikgu baca. Kita baca sama-sama lah. Lepas tu kita kena pasti ayat majmuk dalam petikan ni. Okey, ini dialog antara Nabila, Nasri dan juga datuknya di kedai pemborong beras. Okey, jom kita mulakan bacaan. Kejayaan kita bersama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah? Bolehkah apa? Bolehkah saya membantu Datuk? Ya Nabila. Salah. Datuknya jawab apa? Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu apa? Nabila jawab, saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Lepas tu, datuknya jawab, terima kasih Nabila dan Nasri. Nasri jawab, sama-sama Datuk. Kita satu keluarga, mestilah saling membantu. Betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Okey, lihat dalam petikan ni, kita kenal pasti mana satu ayat majmuk. Okey, kita ulang baliklah. Yang kita dah belajar minggu lepas, ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai subjek dan juga predikat. Manakala ayat majmuk pula adalah ayat yang mengandungi kata penghubung. Kata penghubung contohnya dan, untuk, kecuali, tetapi, sambil dan lain-lain lagi lah. Okey, kita lihat satu persatu. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila seorang usahawan. Ayat tunggal sebab dia tak ada kata penghubung. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Ayat majmuk ke ayat tunggal? Ayat tunggal juga ya. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ayat tunggal. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Okey, mereka datang untuk membeli beras, ada kata penghubung untuk. Jadi kalau ada kata penghubung, itu adalah ayat majmuk. Bolehkah saya membantu Datuk? Okey, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu apa? Okey, ni tak ada. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Ayat tunggal.
Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Ayat tunggal. Okey, jawab. Nah, Datuk Nabila, terima kasih Nabila dan Nasri. Okey, sama-sama Datuk. Kita satu keluarga mestilah saling membantu. Okey, ayat tunggal sebab tak ada kata penghubung. Betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Ayat tunggal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada halaman yang ke-8. Buku teks ya, muka surat 8. Okey, aktiviti pada muka surat 8, membaca teks dalam perenggan. Okey, sebelum kita baca, cikgu nak ingatkan kepada kamu semua halaman yang ke-7 tadi, iaitu dialog antara Nabila, Nasri dan juga datuknya. Mestilah kita baca dengan intonasi dan nada yang betul. Tak bolehlah kita baca dialog seperti kita bercerita. Okey. Jom kita baca sama-sama. Kilang batik nenek. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Okey, lihat pada gambar yang pertama. Nabila dan Nasri membantu neneknya di kedai batik. Okey. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Okey, lihat kepada gambar yang kedua. Okey, gambar apa ni? Gambar pelanggan sedang memilih kain batik. Okey. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Jadi dalam gambar ni menceritakan Nabila, Nasri dan juga neneknya di kedai kain batik. Nabila membantu nenek memberikan risalah kepada pelanggan, manakala Nasri membantu nenek menyusun kain batik di tempat pameran lah. Jadi cikgu akan membimbing kamu untuk menjawab soalan pemahaman berdasarkan gambar. Soalan pemahaman. Soalan-soalan ni semua jawapannya dah ada dalam petikan yang kita dah baca tadi. Okey. Kita cuba jawab dulu. Soalan yang pertama, siapakah yang mempunyai kilang batik? Okey, siapakah merujuk kepada orang ataupun seseorang. Okey, jawapannya Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri yang mempunyai kilang batik. Okey. Soalan yang kedua. Mengapakah kain batik disusun kemas? Mengapakah merujuk kepada keadaan? Mengapakah kain batik disusun kemas? Okey, jawapannya dah ada dalam petikan. Salin semula petikan. Kain batik disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Okey. Soalan yang ketiga. Siapakah yang memberikan risalah kepada pelanggan? Siapakah merujuk kepada orang ataupun seseorang. Okey, siapa yang memberi risalah kepada pelanggan? Okey, kita baca ini dulu. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia ni merujuk kepada Nabila. Maksudnya Nabila yang memberikan risalah kepada pelanggan. Okey. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat kita ambil dulu. Okey. Di manakah promosi batik diadakan?
di manakah merujuk kepada tempat. Okey, di mana? Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu ini tempat di Terengganu dan di Pahang. Okey. Soalan yang kelima, last. Bagaimanakah perasaan nenek apabila setiap anggota keluarga bekerja sama? Bagaimana merujuk kepada keadaan. Okey. Bagaimana? Okey, nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Okey. Itu adalah soalan pemahaman yang jawapannya ada dalam petikan yang kita dah baca. Okey. Seterusnya, buka buku teks muka surat 9. Hari ini kita belajar 3 muka surat. Okey. Yang pertama, kita baca dialog dengan intonasi dan nada yang sesuai. Yang kedua, kita baca teks, kemudian kita jawab soalan pemahaman. Okey, ini yang last, yang ketiga. Menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Okey, berdasarkan frasa, inilah contoh dia. Menampalkan iklan. Yang kedua, mengambil pesanan. Yang ketiga, mengira jumlah. Yang keempat, menghantar beras. Okey. Bagaimana kita nak membina ayat? Okey, kita pergi kepada nota yang cikgu bagi. Okey, bagaimana nak membina ayat? Okey, untuk membina ayat, kita perlu 3 perkara. Okey. Perkara yang pertama, kita perlu ada frasa nama. Yang kedua, kita mesti ada kata kerja. Yang ketiga, kita mesti ada keterangan. Okey, frasa nama contohnya siapa? Ataupun nama seseorang lah kita letak. Daniel. Kata kerja merujuk kepada sedang buat apa. Maksudnya dia menerangkan apa yang Daniel buat. Daniel sedang membaca buku cerita keterangan. Keterangan ni kita boleh buat lah. Dengan siapa, di mana, kenapa dan bagaimana. Okey. Kita nak menerangkan apa yang sedang Daniel buat. Daniel sedang membaca buku cerita bersama kawannya di perpustakaan. Okey. Yang pertama, frasa nama Daniel. Yang kedua, kata kerja. Daniel sedang buat apa? Sedang membaca buku cerita. Dengan siapa? Keterangan. Bersama kawannya di perpustakaan. Okey. Okey, buka halaman yang ke-9, buku teks. Seperti yang cikgu dah terangkan tadi, macam mana kita nak membina ayat. Okey, nak membina ayat kita mesti ada 3 perkara. Yang pertama, frasa nama. Yang kedua, kata kerja. Dan yang ketiga, keterangan. Okey. Okey, gambar yang pertama, menampal iklan. Okey, dalam gambar ni ada Nabila dan juga Nasri. Okey, kita mula buat ayat. Nasri dan Nabila sedang buat apa? Sedang menampal iklan di mana? Pada papan kenyataan. Okey, yang pertama ada frasa nama Nasri dan Nabila. Yang kedua ada kata kerja. Kerja sedang menampal iklan. Yang ketiga ada keterangan. Keterangan di mana? Pada papan kenyataan. Okey, gambar yang kedua. Mengambil pesanan. Okey, Datuk sedang mengambil pesanan daripada pembeli. Datuk, frasa nama. Okey, kata kerja apa? Sedang mengambil pesanan. Keterangan daripada siapa? Daripada pembeli. Gambar yang ketiga. Ni gambar apa ni? Mengira jumlah. Okey, Sarah sedang mengira jumlah beras di dalam bilik stor. Sarah kata nama. Yang kedua ada kata kerja. Kerja sedang mengira jumlah beras.
Yang ketiga, mesti ada keterangan di dalam bilik stor. Okey, nombor yang keempat, menghantar beras. Pekerja Datuk sedang menghantar beras ke kedai runcit alias. Okey, pekerja Datuk merujuk kepada frasa nama. Yang kedua, kata kerja. Kata kerja apa? Sedang menghantar beras. Keterangan di mana? Di kedai runcit alias. Okey. Itu cara nak membina ayat. Yang pertama mesti ada frasa nama. Yang kedua mesti ada kata kerja. Yang ketiga mesti ada keterangan. Okey. Pelajaran kita pada hari ini, tugasan ataupun kerja rumah yang perlu kamu selesaikan iaitu buku aktiviti jilid 1, muka surat 7, 8 dan juga 9. Siapkan. Kemudian hantar secara personal kepada cikgu. Okey. Terima kasih.